Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berada di 10 terakhir di dalam bulan Ramadan. Maka 10 yang terakhir di dalam bulan Ramadan ini kita mencari, kita merebut peluang untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambih. Sesiapa yang menghidupkan malam Al-Qadar kerana keimanan dan mengharapkan pahala dan rahmat daripada Allah, maka Allah Ta'ala mengampunkan baginya dosa-dosa yang telah lalu. Rebutlah peluang untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Rebutlah peluang. Carilah Lailatul Qadar pada 10 terakhir daripada bulan Ramadan, kerana apabila kita mendapat Lailatul Qadar, amalan kita dikira lebih baik daripada 1000 bulan. Jom kita hidupkan malam terakhir untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-31. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-49 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza. Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Kisah Nabi Nuh itu adalah dari perkara yang gaib yang kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, yang engkau dan kaum engkau tidak mengetahuinya sebelum ini. Oleh itu bersabarlah. Sesungguhnya kesudahan yang baik yang membawa kejayaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kisah Nabi Nuh AS dan kaumnya diakhiri dalam surah ini dengan mengingatkan umat manusia bahawa apa-apa maklumat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar daripada Allah yang Maha mengetahui. Buktinya, kisah Nabi Nuh AS merupakan salah satu perkara gaib yang sedang dan terus diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak pernah membaca mengenai kisah Nabi Nuh AS. Kisah Nabi Nuh AS yang disampaikan melalui Al-Quran ini adalah benar dan terperinci. Sekalipun baginda sallallahu alaihi wasallam
pandai membaca. Kisah Nabi Nuh yang baginda temui pasti tidak tepat sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. Tiada juga siapa yang menyampaikan kisah Nabi Nuh kepada baginda SAW kerana tiada sesiapa yang tahu mengenai kisah Nabi Nuh dalam kalangan kaum baginda SAW. Oleh itu Allah memerintahkan agar Nabi SAW terus bersabar dalam menyampaikan Al-Quran dan terus bersikap tabah menghadapi gangguan kaumnya. Seperti mana sabarnya Nabi Nuh, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kesudahan yang baik bagi muttaqin, iaitu orang yang memelihara diri mereka daripada melakukan larangan Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa kisah Nabi Nuh dan kaumnya diakhiri dalam surah ini dengan mengingatkan umat manusia bahawa apa-apa maklumat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar daripada Allah yang Maha mengetahui. Buktinya kisah Nabi Nuh ini merupakan salah satu kisah perkara ghaib yang sedang dan terus diwahyukan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak pernah membaca mengenai kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam yang disampaikan manusia Al-Quran ini adalah benar dan terperinci. Sekalipun baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pandai membaca, kisah Nabi Nuh yang baginda temui pasti tidak tepat sebagaimana yang diceritakan dalam Al-Quran. Tiada juga sesiapa yang menyampaikan kisah Nabi Nuh kepada baginda SAW kerana tiada sesiapa yang tahu mengenai kisah Nabi Nuh dalam kalangan kaum baginda SAW. Oleh itu Allah memerintahkan agar Nabi SAW terus bersabar dalam menyampaikan Al-Quran dan terus bersikap tabah menghadapi gangguan. Allah memerintahkan agar Nabi SAW terus bersabar dalam menyampaikan Al-Quran dan terus bersikap tabah menghadapi gangguan kaumnya. Seperti mana sabarnya Nabi Nuh. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kesudahan yang baik bagi muttaqin, iaitu orang yang memelihara diri mereka daripada melakukan larangan Allah. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-49 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa Allah telah menyampaikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam tentang kisah Nabi Nuh dan kaumnya. Sebuah kisah ghaib yang tidak pernah dilihat dan disaksikan secara langsung oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabarlah dalam melaksanakan perintah Allah menyampaikan risalahnya, walaupun diganggu seperti yang dialami juga oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sesungguhnya telah menjadi sunnatullah bahawa kemenangan dan keuntungan berpihak kepada orang yang bertakwa, yang menjauhkan diri daripada maksiat dan menunaikan solat. Manakala Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-49 surah Hud ini menerangkan bahawa cerita Nabi Nuh ini adalah wahyu Allah kepada baginda SAW. Baginda sendiri belum tahu tentang kisah Nabi Nuh. Oleh itu ia adalah perkara ghaib. Sebelum ini mungkin sudah ada cerita mulut ke mulut dalam kalangan masyarakat jahiliah tentang kisah Nabi Nuh yang diceritakan oleh ahli kitab seperti orang Yahudi dan juga Nasrani. Tetapi kisah yang mereka sampaikan adalah tidak jelas. Dengan erti kata lain, tiada sesiapa pun di Mekah yang mengetahui tentang kisah Nabi Nuh secara terperinci. Begitu juga dengan kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bangsa Arab umumnya, dan juga kaum Quraisy sendiri. Oleh itu penceritaan kisah Nabi Nuh dalam Al-Quran merupakan suatu berita baru bagi Nabi Muhammad SAW dan juga kaum baginda. Profesor Dr. Hamka mentafsirkan hujung ayat ke-49 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa ia menjelaskan tujuan ayat ini diturunkan. Di akhir ayat ini Allah menyuruh baginda SAW untuk bersabar, teguhkan hati dan bertabah dalam menghadapi tentangan daripada kaumnya. Sesungguhnya Nabi Nuh juga telah berjuang terlebih dahulu dalam menyampaikan risalah Allah, sama seperti yang diperjuangkan oleh Nabi SAW sekarang ini. Dahulu kaum Nabi Nuh juga telah menghina dan mengejek baginda. Oleh kerana pengikut Nabi Nuh terdiri pada orang yang lemah, sekarang baginda SAW pula yang dibenci oleh kaumnya. Nabi Nuh juga cukup bersabar ketika berhadapan dengan ejekan dan hinaan kaumnya. Baginda SAW menghadapi segala tentangan kaumnya dengan hati yang penuh dengan takwa.
Baginda juga bertawakal dengan tawakal yang sebenarnya. Takwa baginda juga tidak berhenti di separuh jalan. Oleh itu sikap Nabi Nuh ini haruslah dijadikan contoh dan teladan dalam perjuangan. Menurut Profesor Dr. Hamka lagi, kisah Nabi Nuh ini amat penting untuk diambil sebagai contoh dan teladan. Lebih-lebih lagi bagi orang yang telah mempersiapkan diri untuk menyambung perjuangan para Nabi. Terdapat bermacam-macam kemungkaran yang telah berlaku di muka bumi ini. Ramai juga manusia yang mencemuh, menghina serta mengejek kebenaran yang telah dibawa oleh para utusan Allah. Namun begitu para Nabi tetap terus berjuang tanpa mengenal erti putus asa. Begitu juga dengan Nabi Nuh yang usianya mencecah sehingga 950 tahun. Dan pada masa kini, perjuangan kita tidaklah sehebat dan setanding dengan para Nabi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-49 surah Hud. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-49 surah Hud ini menjelaskan bahawa kisah Nabi Nuh merupakan salah satu perkara ghaib, iaitu sebuah sejarah silam yang tidak pernah diketahui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dan kaumnya, melainkan dengan turunnya Al-Quran. Sejarah silam Nabi Nuh ini merupakan perkara ghaib kerana baginda sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyaksikan kejadian tersebut secara langsung ketika ianya berlaku. Nabi Nuh juga menghadapi cabaran dan dugaan dalam berhadapan dengan kaumnya ketika menyampaikan dakwah. Namun baginda tetap tabah dan bersabar. Allah memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menjadikan sikap sabar dan tabah Nabi Nuh alaihi salam sebagai contoh teladan dalam berhadapan dengan kata-kata kaum baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam kehidupan dunia ini, kita telah pun dilimpahi dengan pelbagai kurniaan nikmat dan rezeki daripada Allah. Kebolehan untuk bangun daripada tidur, boleh bernafas dan memulakan hari ini juga merupakan nikmat Allah kepada kita. Kehidupan kita juga tidak sunyi daripada ujian serta dugaan. Manusia akan diuji dengan pelbagai perkara. Ada yang diuji dengan kesihatan dan juga musibah, seperti kejadian banjir yang berlaku hampir setiap tahun di kawasan tertentu. Mungkin ada golongan di mana Allah uji mereka ketika mereka melakukan amal kebajikan dan mengajak kepada kebaikan. Namun begitu, ujian dan dugaan ini tidak sepatutnya dijadikan alasan untuk seseorang terus berputus asa menjalani kehidupan dunia. Jika kita melihat situasi masyarakat pada hari ini, terdapat segelintir daripada masyarakat yang amat mudah berputus asa melakukan sesuatu, sebaik sahaja mereka diuji. Ketika rancangan mereka tidak berjalan seperti yang dirancang, mereka terus berputus asa. Sedangkan seorang mukmin tidak sewajarnya begitu mudah berputus asa ketika melakukan sesuatu. Lebih-lebih lagi ketika mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan serta meninggalkan maksiat, walaupun ditentang oleh orang lain. Seorang mukmin itu haruslah bersabar dan terus tabah melakukan kebaikan. Sesungguhnya Allah sentiasa berada dengan orang yang bersabar dan menjanjikan ganjaran kepada mereka atas kesabaran mereka. Hal ini bersesuaian dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat ke-153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wahai sekalian orang yang beriman, mintalah pertolongan untuk menghadapi susah payah dalam menyempurnakan sesuatu perintah Tuhan dengan bersabar dan dengan mengerjakan solat, kerana sesungguhnya Allah menyertai, menolong orang yang bersabar. Firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat ke-10, Qul ya ibadilladzina amanu attaqu rabbakum lilladzina ahsanu fi hazihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Katakanlah wahai Muhammad akan firmanku kepada orang yang berakal sempurna, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhan kamu. Ingatlah orang yang berbuat baik di dunia ini akan beroleh kebaikan yang sebenarnya di akhirat, dan ingatlah bumi Allah ini luas untuk berhijrah sekiranya kamu ditindas. Sesungguhnya orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ke-49 surah Hud ini ialah
Pertama, setiap Muslim hendaklah mengambil pengajaran bahawa hanya Allah yang mengetahui segala sesuatu, termasuklah perkara ghaib dan juga perkara yang telah berlaku pada masa lalu. Kedua, umat Islam hendaklah mencontohi sikap para Nabi dan Rasul yang tidak berputus asa dalam menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Ketiga, sebagai Muslim, kita perlu sentiasa bersabar dan tabah dalam melakukan perkara kebaikan walaupun berhadapan dengan pelbagai dugaan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.